keamanan Mekah. Kita dapat rasakan bagaimanakah binatang-binatang, burung-burung bebas. Tak ada siapa yang mengganggu ketenteramannya, dan inilah bumi yang paling aman. Jenayah hampir tidak ada. Dan begitu juga Madinah, kota yang paling aman di muka bumi. Tapi sayang, Bangsa Bersatu tidak pernah isytiharkan Mekah Madinah lah bumi yang paling aman. Tidak pernah. Walaupun kita sertakan dengan datar bahawa HP kosong jenayah berat di Madinah dan Mekah, tapi Bangsa Bersatu tak pernah isytiharkan. Mereka isytiharkan New Zealand sebagai bumi yang paling aman. Mereka isytiharkan Sweden bumi yang paling aman. Mereka tak pernah isytiharkan Mekah sebagai bumi yang aman, yang didoakan Nabi Ibrahim sebagai bumi yang sejahtera. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ialah rupa muka bumi ketika zaman Rasulullah. Ini dilakukan, mereka lakukan sebagai satu simulasi komputer untuk melihat bentuk bumi ketika Rasulullah. Inilah bentuk zaman Rasulullah. Berbukit-bukit. Yang ada hanya satu bangunan Kaabah yang duduk di antara bukit Jabal Qubais dan Kuangkean. Hanyalah satu bangunan yang kecil, dan terdapat rumah-rumah yang sedikit di tepi itu, rumah bangsawan Quraisy, dan ada rumah-rumah yang ditanda di situ, rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah Fatimah, rumah Rasulullah, rumah Khadijah dan sebagainya. Inilah suasana ketika zaman awal Islam, sebelum Islam lagi. Dan Allah merintah supaya Nabi Ibrahim membina kembali Kaabah yang telah runtuh. Allah menyatakan Al-Quran, "A'udzu minasyaitonir rajim, wa iza qala Ibrahim qawaidal bait." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membina kembali daripada qawaid, daripada bekas Kaabah yang telah dibina. Wa iza qala Ibrahim qawaidal minal baiti wa Ismail, bersama dengan Nabi Ismail, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah ibadat kami ini. Sesungguhnya Dikau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah juga mengatakan, "Wa ba'wana li Ibrahim makal bait." Dan ingatlah ketika Ibrahim telah membina di tempat, kami telah meletakkan binaan, Nabi Ibrahim telah meletakkan binaan tempat bekas Kaabah. Dan para tafsir mengatakan inilah dalilnya bahawa Nabi Ibrahim bukan orang pertama membina Kaabah. Tetapi Kaabah telah ada tapi runtuh. Di atas kawaid ini, di atas tapak inilah Nabi Ibrahim telah membina bersama dengan anandanya Ismail yang ketika itu telah besar. Selepas diuji dengan berbagai ujian, akhirnya Nabi Ibrahim datang berkali-kali ke Mekah dan membina Kaabah dan berdoa sebagaimana yang dirakamkan dalam ayat tadi. Dan di tepi Mekah, di tepi Kaabah sekarang kita lihat ada bekas makam Ibrahim. Apakah makam Ibrahim ini? Ialah tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membina Kaabah. Ketika Nabi Ibrahim membina Kaabah, ini tempat Allah rakamkan dan kakinya termasuk dalam batu ini. Untuk meninggalkan kesan kaki sebagai satu sejarah pembinaan Kaabah. Dikatakan di sini bahawa ba'da ihtimal bina Baitul Atiq waqafa Sayyidina Ibrahim ala al-hajar. Ketika Nabi Ibrahim telah membina Kaabah, Kaabah dia duduk di atas batu. Fawasat aqdamahu tahlid dan rizqi. Kemudian Allah sengaja lembutkan batu tempat Nabi Ibrahim itu berdiri dan ke bawah, sehingga bekas kaki Nabi Ibrahim dapat dikatasaksikan. Dulunya ada jari, ada ibu jari, jari, ada tapak kaki. Tapi dalam sepanjang sejarah mereka pergi pegang dan hilang bekas tapak kaki, bekas jari Nabi Ibrahim. Dan sekarang hanyalah tinggal licin saja. Inilah berada di tepi Kaabah ketika sampai zaman Rasulullah. Dan ketika zaman Rasulullah, ketika hari pembukaan Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya membawa makam Ibrahim ini yang duduk tepi Kaabah, bawa jauh sikit daripada Kaabah, tempat sekarang. Jauhnya sekitar 10 meter daripada tempat asalnya. Rasulullah mengambil dari tepi Kaabah sebab digunakan untuk berdiri, untuk membina Kaabah. Rasulullah dan para sahabatnya mengangkat dan letak 10 meter daripada Kaabah. Dan tawaf di antara makam Ibrahim
dan Kaabah. Itulah tawaf sampai kurun ke-20. Tempat kita tawaf hanyalah di antara makam dengan Baitullah, dengan Kaabah. Tetapi selepas itu manusia semakin ramai. Kerajaan Saudi membuat fatwa bahawa kita boleh tawaf walaupun di luar daripada makam Ibrahim. Bahkan sekarang dalam masjid pun kita boleh tawaf. Dan inilah fatwa baru yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi. Sebelum ini tidak boleh. Sebelum ini hanyalah di antara makam Ibrahim dengan Kaabah. Itu tempat tawaf. Dan telah diberikan fatwa baru oleh Kerajaan Saudi bahawa boleh kita tawaf walaupun di belakang makam Ibrahim. Termasuk dalam masjid. Dan sekarang kita tawaf dalam masjid. Sangat jauh. Tuan-tuan yang hormati. Ini bekas yang kita panggil makam Ibrahim. Makam Ibrahim yang kita solat selepas kita tawaf sampai hari ini sebab Rasulullah juga melakukan demikian. Mekah, Nabi Ibrahim telah berdoa supaya Allah haramkan Mekah. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Wada'alaha, dan Nabi Ibrahim sesungguhnya telah berdoa untuk mengharamkan Mekah dan berdoa supaya Allah berikan kebaikan pada Mekah. Wa haramtu al-Madinah, dan saya, kata Rasulullah, berdoa kepada Allah supaya Allah haramkan Madinah. Kama harama Ibrahim Mekah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah, saya berdoa supaya Allah haramkan Madinah. Wa da'utu laha fi mudiha wa sa'iha, saya berdoa kepada Allah supaya Madinah ini diberikan kelebihan dari segi pertanian dengan cupaknya, dengan gantangnya. Maksudnya dengan hasil pertaniannya. Mislama da'a Ibrahim AS li Makkah. Saya berdoa supaya Allah beri rezeki kepada orang Madinah sebagaimana Allah beri rezeki kepada penduduk Mekah. Subhanallah. Mekah, Madinah penuh dengan rezeki hari ini. Makanan terbaik berada di Al-Haramain, Mekah, Madinah. Buah yang sangat ganjil, buah yang jarang ditemui tempat lain, kita boleh temui di Mekah dan Madinah. Hasil berkat doa daripada kedua Nabi Allah yang agung ini, Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim AS. Ini kawasan haram. Kalau kita lihat sempadan haram, inilah yang kita harus keluar kalau kita sudah berada di Mekah untuk kita melakukan umrah. Kita harus keluar ke sempadan ini, ke Jarwanah umpamanya ataupun ke tempat-tempat lain, supaya kita dapat berihram di situ dan kita kembali untuk melakukan umrah. Dan mikot haji kita di luar daripada kawasan ini, kalau daripada Madinah di Bir Ali, daripada Zat Iraq dan daripada tempat-tempat lain yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan Mekah menjadi bumi yang paling aman di atas muka bumi. Para jemaah sekalian, keamanan Mekah kita dapat rasakan bagaimanakah binatang-binatang, burung-burung bebas. Tak ada siapa yang mengganggu ketentramannya, dan inilah bumi yang paling aman. Jenayah hampir tidak ada. Dan begitu juga Madinah, kota yang paling aman di muka bumi. Tapi sayang, bangsa satu tidak pernah istiharkan Mekah, Madinah lah bumi yang paling aman. Tidak pernah. Walaupun kita sertakan dengan datar bahawa HP kosong, jenayah berat di Madinah dan Mekah, tapi bangsa satu tak pernah istiharkan. Mereka istiharkan New Zealand sebagai bumi yang paling aman. Mereka istiharkan Sweden bumi yang paling aman. Mereka tak pernah istiharkan Mekah sebagai bumi yang aman, yang didoakan Nabi Ibrahim sebagai bumi yang sejahtera. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimin lak wa min zatina ummatan muslimatan laka wa inna manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan Nabi Ibrahim apabila baginda telah selesai membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimin, ya Tuhan kami, jadilah kami berdua beranak ini, saya dengan Ismail, muslimin laka, tunduk patuh padamu ya Allah, wa min zatina, daripada seluruh keturunan kami, ummatan muslimatan, dan supaya menjadi umat yang patuh tunduk lak kepada kau ya Allah. Warina manasikana, dan ya Allah tunjukkan bagaimana kami nak laksanakan haji ini. Kaabah telah selesai. Rabbana warina manasikana, ya Allah perlihatkan, tunjukkan cara bagaimana untuk melakukan haji. Wa tub alaina, dan ya Allah kami bertaubat pada Dikau. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Dikau Allah yang Maha Pengampun, Maha penerima taubat. Tawwabur rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail berdoa supaya perlihatkan cara ibadah haji sebagaimana kita lakukan sekarang.
Dan dikatakan dalam surah ini, wa bada'na tama Ibrahim wa tama Ibrahim wa ibnuhu Ismail al-bina munzu aksara min 4,000 sanah. Sudah 4,000 tahun peristiwa ini berlaku. Sebab sejarah Nabi Ibrahim dapat kita tulis ke belakang hampir sudah lebih 4,000 tahun. Dan sejak itulah Allah isytiharkan dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zifin nasul haji. Wa zifin nasul haji yatu kajalam wa la kullurin wa la kullurin yatina min kalfajun amiqa. Dan serulah manusia supaya datang menunaikan haji. Nescaya mereka akan datang pada kau dengan berjalan kaki, dan di atas belakang unta yang kurus. Mereka akan datang daripada seluruh penjuru yang jauh. Dan seruan ini disuruh berkali-kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dan seruan keramat ini bergema sejak Nabi Ibrahim sampai hari ini. Setiap para anbiya selepas Nabi Ibrahim diperuntukkan haji. Dan ketika Islam dizahirkan, Rasulullah diutuskan, dan sekali lagi ibadah haji diperuntukkan pada kita sebagai rukun Islam yang kelima. Dan janganlah kita mati sebelum kita menunaikan haji. Tuan-tuan mati.